Kembali bersama dengan Cikgu. Jom kita belajar Geografi tingkatan 3 bab 7. Namun pada hari ini kita akan fokus hanya pada tajuk 7.4 iaitu kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, jom kita tengok slide seterusnya. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran, ini adalah 3 soalan uji minda anda pada hari ini. Cikgu berharap kamu akan dapat mencari jawapan soalan ini selepas mengikuti pembelajaran pada hari ini. Okey, apakah kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia? Cikgu telah pun memberikan 7 kepentingan melalui paparan gambar raja yang berikut. Sila lihat satu persatu. Okey, kepentingan yang pertama, jom kita tengok iaitu taraf hidup meningkat. Maksudnya taraf hidup rakyat di negara ini meningkat akibat daripada kegiatan ekonomi di negara ini. Okey, salah satu indikator yang diberikan ialah kuasa membeli rakyat Malaysia setanding negara besar. Jadi itu adalah antara ciri untuk menentukan sama ada taraf hidup rakyat ini meningkat atau tidak. Namun apakah maksud taraf hidup? Okey, taraf hidup sebenarnya berkait rapat dengan kualiti hidup. Jadi bagaimana kita menentukan kualiti hidup? Kita kena tengok beberapa faktor ataupun indikator yang menentukan kualiti hidup. Okey, di sini cikgu hanya ambil beberapa faktor sahaja, iaitu kita tengok dari segi pendapatan. Jika pendapatan rakyat semakin meningkat, maka itu menunjukkan taraf hidup rakyat juga semakin baik. Selain itu, hidup juga akan bertambah selesa. Kerana apabila pendapatan meningkat, maka rakyat mampu memiliki pelbagai keperluan dan kehendak dalam hidup untuk kehidupan yang lebih selesa. Selain itu, rakyat juga mudah mendapatkan perkhidmatan pendidikan. Okey, seperti yang kita tahu di negara kita sekolah ada banyak dibina. Selain itu pendidikan diberikan percuma kepada pelajar-pelajar mula dari umur 6 tahun sampailah ke tingkatan 6. Okey, selain itu kita juga ada perkhidmatan kesihatan. Jadi perkhidmatan kesihatan juga menentukan kualiti hidup. Dan taraf hidup rakyat yang semakin meningkat membolehkan juga rakyat mendapatkan perkhidmatan kesihatan walaupun berbayar. Okey, kita tengok Jabatan Perangkan Malaysia mengeluarkan maklumat tentang pendapatan purata isi rumah di Malaysia, iaitu berada pada paras ringgit Malaysia 7,901 pada 2019 berbanding 6,958 ringgit pada tahun 2016. So, itu adalah antara indikator yang menunjukkan bahawa taraf hidup masyarakat di negara ini telah meningkat selari dengan peningkatan dalam ini. Okey, jom kita tengok seterusnya. Memajukan ekonomi negara. Okey, kegiatan ekonomi yang ada di negara ini telah memajukan ekonomi negara ini. Okey, bagaimana? Apabila adanya kegiatan-kegiatan ekonomi primer, sekunder dan juga tertier, maka negara telah mendapat sumber pendapatan ya berdasarkan cukai korporat. Okey. Kedua, melalui keuntungan hasil kerajaan, iaitu melalui syarikat-syarikat milik kerajaan seperti Petronas, Tenaga Nasional Berhad atau TNB dan Telefon Malaysia. Itu beberapa contoh syarikat milik kerajaan.
Okey, selain itu juga kerajaan telah mendapat cukai pendapatan individu kerana sekarang ramai rakyat Malaysia mempunyai pendapatan yang layak untuk membayar cukai pendapatan. So, kerajaan mendapatkan sumber tersebut untuk dijadikan uh, dana untuk membuat perbelanjaan ataupun membiayai perbelanjaan mengurus dan mentadbir negara. Selain itu, kerajaan juga mendapat tukaran wang asing melalui ekspor barangan kita ke luar negara dan juga kemasukan pelancong asing di negara ini. Seterusnya. Kegiatan ekonomi juga penting kerana telah meningkatkan infrastruktur di negara ini. Jom kita lihat apakah infrastruktur yang telah meningkat akibat daripada kemajuan kegiatan ekonomi di negara ini. Okey, sebenarnya murid-murid infrastruktur dengan kegiatan ekonomi ini tidak boleh dipisahkan kerana kedua-duanya saling memerlukan. Jika tidak ada infrastruktur, kegiatan ekonomi tidak akan maju. Dan begitulah juga sebaliknya, kalau tiada kegiatan ekonomi, maka kita tidak mempunyai dana yang cukup untuk memajukan infrastruktur di negara ini. Okey, kita ambil contoh infrastruktur jalan raya. Okey, jalan raya seperti Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Timur Barat, Lebuh Raya Pantai Timur dan Lebuh Raya Persekutuan yang telah meningkatkan darjah ketersampaian. Okey, seterusnya kita ke pelabuhan yang telah merancangkan lagi dan mempermudah urusan ekspor import di negara ini. Seperti Pelabuhan Teluk Sepanggar di Sabah, Pelabuhan Bintulu di Sarawak, Pelabuhan Pulau Pinang, Pelabuhan Tanjung Pelepas, Pelabuhan Kuantan dan Pelabuhan Kelang di Semenanjung, Malaysia. Bagaimana pula dengan lapangan terbang? Ya, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA di Sepang mampu mengendalikan 25 juta penumpang dan 650,000 tan kargo setahun. Dan semua ini telah menggalakkan lagi kegiatan ekonomi di negara ini. Okey, kita ambil contoh lapangan terbang antarabangsa yang merancangkan industri pelancongan dan juga kegiatan ekonomi lain seperti lapangan terbang antarabangsa Kuching, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Okey, kita beralih pula dengan kereta api. Sistem pengangkutan kereta api di negara ini semakin moden dan semakin efisien dengan adanya kereta api Electric Transit aliran ringan LRT, KLIA Express atau ERL dan juga KL Monorail yang telah dibina di kawasan bandar utama negara ini seperti Kuala Lumpur untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas dan mengurangkan pencemaran udara. Okey, bagaimana pula dengan jambatan? Ya, jambatan terpanjang di Asia Tenggara jangan lupa terletak di Malaysia. Okey, dan jambatan-jambatan ini sebenarnya telah menggalakkan lagi kegiatan ekonomi sekaligus kegiatan ekonomi itu sendiri memajukan infrastruktur ini. Okey, kita ambil jambatan Sultan Abdul Halim, iaitu jambatan terpanjang di Asia Tenggara di Pulau Pinang, dan jambatan Sultan Mahmud Terengganu, jambatan Sungai Johor, Lebuh Raya Senai Desaru Johor, jambatan kereta api Tasik Bukit Merah Semanggol Perak dan banyak lagi lah jambatan lain. Dan semua ini adalah infrastruktur yang dimajukan ataupun meningkat di negara ini akibat daripada kegiatan ekonomi. Okey, dan jangan lupa beberapa infrastruktur lain yang telah berkembang maju di negara ini seperti sistem perhubungan dan telekomunikasi. Begitu juga dengan kemajuan utility seperti bekalan air bersih, bekalan elektrik dan gas ke seluruh negara yang menggalakkan perkembangan kegiatan
ekonomi. Jadi semakin banyak kegiatan ekonomi dijalankan, maka semakin banyaklah kemudahan infrastruktur yang akan dibangunkan. Karena seperti yang cikgu kata tadi, kalau salah satu ini tidak ada, maka kedua-duanya tidak akan berjaya. Jadi maksudnya dia mesti memerlukan antara satu dengan yang lain. Alright. Next, seterusnya kita tengok urbanisasi di negara ini juga meningkat akibat daripada kegiatan ekonomi. Jadi maksudnya kegiatan ekonomi di negara ini amat penting dalam proses pembandaran. Urbanisasi membawa maksud pembandaran. Okey. Jika kita lihat penerokaan sumber biji timah pada awal kurun ke-20 yang telah membawa kepada perkembangan bandar Kuala Lumpur, Ipoh, Taiping dan Seremban. Dan jangan lupa pula kegiatan perlombongan petroleum dan gas asli yang telah membangunkan bandar Miri, Bintulu, Pakar dan Persib. Begitu juga dengan kegiatan penanaman getah dan kelapa sawit, menggalakkan pertumbuhan bandar Segamat, Labis dan Pontian di Johor, serta Setiawan dan Teluk Intan di Perak. Jadi dipendekkan cerita, sebenarnya kegiatan ekonomi yang semakin rancak di negara ini telah menyebabkan proses pembandaran sesuatu kawasan itu menjadi lebih cepat. Sedikit info pembandaran di Malaysia. Okey, jom kita tengok. Terdapat 314 buah bandar di seluruh negara menurut perancangan Malaysia. Okey, jom kita tengok. Dahulu ada 2 bandar global di Malaysia, iaitu Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan jika anda tengok, bandar ini dikategorikan berdasarkan saiz penduduk. Okey, kita tengok 5 bandar wilayah, 8 bandar negeri, 62 bandar utama dan 237 bandar tempatan. So, murid-murid, silalah baca info ini untuk menambahkan lagi pengetahuan anda tentang bandar-bandar di. Okey, seterusnya, kegiatan ekonomi juga telah menjadikan negara ini semakin berdikari, iaitu mengurangkan import. Takkan asik-asik mau bergantung pada keluaran negara lain kan? Dan Malaysia mengurangkan bergantungan pada barangan import dengan memajukan industri kecil sederhana atau IKS dan meningkatkan keluaran hasil primer yang melibatkan sumber makanan. Contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan kita tanam di negara ini untuk keperluan rakyat di negara ini. Begitu juga dengan penangkapan ikan dan penternakan. Jadi kita tidak perlulah terlalu bergantung pada sumber makanan dari luar negara. Okey. So, IKS ditingkatkan, pertanian juga ditingkatkan. Belilah barangan Malaysia, buatan Malaysia pilihan bijak. Kerana kalau bukan kita, siapa? Okey, selain itu peluang pekerjaan juga telah meningkat ekoran daripada peningkatan ketiga-tiga sektor ekonomi atau kegiatan ekonomi yang ada di negara ini. Contohnya, kegiatan ekonomi primer, kegiatan ekonomi sekunder dan kegiatan ekonomi tertier menyajikan pelbagai jenis kerjaya untuk rakyat di negara ini. Maka tidak heranlah mengapa ramai buruh asing semakin berminat untuk datang ke negara kita. Okey, sebelum itu jom kita tengok dahulu infografik Jabatan Perangkaan Malaysia yang telah dikeluarkan pada 2019, iaitu tenaga buruh Malaysia daripada jumlah penduduk pada 2019 adalah sebanyak 32.6 juta orang, 15.09 juta adalah merupakan tenaga buruh di negara ini. So, berlaku peningkatan pada 2018, kita tengok kadar penyertaan tenaga buruh adalah sebanyak 68.2% sahaja, tapi telah meningkat kepada 68.5% pada tahun berikutnya. So, ini menunjukkan bahawa peluang pekerjaan yang banyak telah menyebabkan semakin ramai rakyat Malaysia
terlibat ataupun menjadi tenaga buruh di Malaysia. Okey, ini juga telah menyebabkan pendapatan rakyat Malaysia. Okey, jom kita tengok seterusnya. Kegiatan ekonomi telah menyebabkan pemindahan teknologi secara langsung maupun secara tidak langsung. Okey, pemindahan teknologi melibatkan pemindahan kemahiran, kepakaran, teknik dari satu negara ke negara lain melalui proses pembelajaran, pengalaman, latihan dan peniruan. Meniru pun kita boleh memindahkan teknologi dan kemudiannya kita menghasilkan sesuatu yang baru ataupun kita membuat inovasi. Okey, pemindahan teknologi membuat kereta dari Jepun ke Malaysia bermula dengan pembekalan bahagian automotif dan alat ganti sehingga mengeluarkan kereta sendiri. Jadi sekarang Malaysia sudah mampu menghasilkan kereta proton sendiri, tidak lagi bergantung pada negara Jepun. Okey, selain itu perkembangan industri petroleum dan petrokimia juga telah melalui pemindahan teknologi asing seperti Shell dan Caltex dengan kerjasama Petronas. So, perkembangan industri petroleum dan petrokimia di negara ini adalah hasil daripada kerjasama antara Petronas. Petronas adalah syarikat milik kerajaan Malaysia dengan dua buah syarikat asing iaitu Shell dan Caltex. Okey. So di Malaysia ini terdapat dua cara pemindahan teknologi. Salah satunya ialah latihan pekerja atau latihan sambil kerja dan satu lagi ialah melalui proses penyelidikan dan pembangunan atau R&D. So antara contoh R&D yang pernah dibuat ialah Proton melalui Lotus Engineering Malaysia bekerjasama dengan Iran dan China bagi menghasilkan kereta yang bermutu. Okey, selain itu, Malaysia juga mengadakan kerjasama melalui MPOB dengan China dan Turki untuk menghasilkan minyak masak yang lebih bermutu. So, itu adalah antara kepentingan ataupun manfaat-manfaat yang diperoleh akibat kegiatan ekonomi di negara kita. So, 7 kepentingan kegiatan ekonomi di Okey, kita sudah pun sampai di penghujung. Terima kasih kerana mengikuti pembelajaran hari ini dan telah pun dapat menjawab 3 soalan uji minda yang telah diberikan pada awal slide tadi. Teruskan bersama dengan cikgu dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Sila subscribe, share dan juga like. Thank you.